Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid cikgu yang dikasihi sekalian. Hari ini kita akan mempelajari geografi tingkatan 3, bab 8, iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia, bersama dengan cikgu Nur Arlina binti Awang dari SMK Blimbing, Tanah Merah, Kelantan. Baiklah murid-murid yang cikgu kasih sekalian, kita lihat dahulu skop pembelajaran kita pada hari ini, iaitu geografi kawasan dunia, di mana tajuk kita pada hari ini ialah tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia, di mana di akhir pembelajaran nanti cikgu berharap murid-murid telah dapat mengenal pasti tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di gurun panas, hutan monsun tropika, hutan daun lurus sederhana dan hutan konifer. Seterusnya, murid-murid juga dapat menjelaskan melalui contoh ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di gurun panas, hutan monsun tropika, hutan daun lurus sederhana dan konifer. Dan akhir sekali, murid-murid akan dapat merumuskan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di gurun panas, hutan monsun tropika, hutan daun lurus sederhana dan hutan konifer. Baiklah murid-murid, mari kita lihat dahulu tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di gurun panas, hutan monsun tropika, hutan daun luruh, sederhana dan hutan konifer. Dan yang kedua, kita akan lihat contoh ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan tersebut. Baiklah murid-murid, kita lihat satu persatu. Baiklah murid-murid, kita lihat tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan gurun panas. Tahukah murid-murid di manakah letak gurun panas? Ataupun apakah yang dimaksudkan dengan kawasan gurun panas? Kawasan gurun panas adalah kawasan yang panas dan kering sepanjang tahun. Mempunyai tumbuh-tumbuhan yang sedikit hujan, kemarau berpanjangan. Kawasan gurun panas terletak di antara latitude 30 darjah utara hingga 30 darjah selatan. Di antara gurun panas yang terdapat di dunia ialah Gurun Mojave yang terdapat di bahagian barat Amerika Utara, Gurun Atacama yang terdapat di bahagian barat Amerika Selatan, Gurun Sahara terdapat di bahagian utara Afrika, Gurun Kalahari terdapat di bahagian selatan Afrika, Gurun Arab di kawasan Arab Saudi, Gurun Iran, Gurun Ta pula terdapat di antara negara Pakistan dan India, dan akhir sekali gurun panas iaitu gurun besar Australia. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat pula ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan gurun panas adalah tumbuhan xerofit. Apa maksud xerofit murid-murid? Xerofit di sini bermaksud tumbuh-tumbuhan ini tahan kepada cuaca panas, mempunyai batang berongga dan berlendir. Mengapa kawasan gurun panas mempunyai tumbuh-tumbuhan seperti ini? Batang berongga dan berlendir adalah untuk menyimpan air dalam tempoh masa yang panjang. Mempunyai akar panjang yang bertugas sebagai menyerap air di bawah tanah, daun keras, kecil dan berbentuk jarum dan berduri, mempunyai biji benih berkulit tebal, keras dan tahan kemarau. Ini memudahkan proses pencampahan. Kalau kita lihat, di antara tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan gurun panas ialah akasia bantut, rumput esparto, pokok kurma yang biasa terdapat di kawasan yang berair atau berosis, dan pokok kaktus prickly pear. Ya. Sekarang kita lihat pula ciri-ciri hidupan liar di kawasan gurun panas. Hidupan liar di kawasan gurun panas adalah jenis nocturnal, iaitu haiwan aktif pada waktu malam dan tidur pada waktu siang. Selain itu mempunyai pendengaran dan penciuman serta penglihatan yang tajam. Mereka berteduh di bawah pokok dan sembunyi di dalam lubang yang mempunyai suhu yang rendah. Di antara hidupan liar di kawasan gurun ialah musang fennec.
rusa gazelle, unta dan tikus jaguar. Baiklah murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Sekarang kita lihat pula ciri-ciri tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan hutan monsun tropika. Kawasan hutan monsun tropika adalah kawasan yang mempunyai musim hujan dan kering yang nyata. Terletak di antara latitude 10 darjah utara hingga 30 darjah utara dan 10 darjah selatan hingga 30 darjah selatan. Hujan tahunan antara 1000 hingga 2000 mm dengan suhu 25 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius. Murid-murid cikgu, kalau kita lihat pada peta yang cikgu sediakan, kawasan hutan monsun tropika meliputi negara Myanmar, Laos, Thailand, India, Bangladesh, Sri Lanka, Luzon dan Jawa Timur. Seterusnya, kita lihat pula ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Seperti biasa, hutan monsun tropika mempunyai pokok ataupun hutan yang berkayu keras. Mempunyai dirian tulen yang terdiri daripada pokok jati, penaga, cendana, bingkado dan mahogani. Hutan lantainya padat yang terdiri daripada pokok paku pakis, semak samu, herba dan pokok buluh. Mempunyai daun yang lebar, berakar tunjang. Hutan monsun tropika terdiri daripada 3 lapisan, iaitu lapisan atas dikenali sebagai lapisan kanopi, lapisan tengah dan lapisan bawah. Manakala daun pokoknya gugur pada musim kemarau, ketinggian pokoknya di antara 20 hingga 30 meter. Murid-murid, kita lihat pula ciri-ciri hidupan liar di kawasan hutan monsun tropika. Hutan monsun tropika mengandungi 200 spesies haiwan yang terdiri daripada 800 spesies burung, 100 spesies amfibia, 150 spesies reptilia. Mempunyai bulu yang nipis, kulit berkedut dan bersaiz besar. Antara haiwan-haiwan yang terkenal ialah cepelai, harimau bengal, badak sumbu dan gajah. Bagaimana murid-murid? Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat pula hutan daun luruh sederhana. Hutan daun luruh sederhana, untuk pengetahuan murid-murid yang cikgu kasih sekalian, terletak di garisan lintang tengah hemisfera utara. Ia merangkumi bahagian barat Kanada, bahagian timur Amerika Syarikat, Meksiko, bahagian barat Chili dan selatan Chili, bahagian Eropah Barat, Korea Utara, negara Jepun, China, Korea Selatan dan bahagian selatan sekali iaitu Australia, bahagian Tasmania dan New Zealand. Baiklah murid-murid, kita lihat pula apakah ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan hutan daun luruh sederhana, iaitu mempunyai pokok yang jarang dan kurang padat, mempunyai daun yang nipis, lembut dan gugur semasa musim luruh, mempunyai kulit yang tebal untuk menyenangkan proses transpirasi pada musim sejuk, berdahan banyak, kayu keras sederhana sesuai untuk aktiviti pembalakan iaitu pulpa dan kertas. Ini adalah gambar hutan daun luruh sederhana. Baiklah murid-murid, kita lihat pula ciri-ciri hidupan liar. Hidupan liar di kawasan hutan ini keluar mencari makanan pada musim panas, di mana mereka berhibernasi pada musim sejuk. Habitat burung pula akan berhijrah pada musim panas, di antaranya ialah burung belatuk, burung hantu. Mari kita lihat gambarnya. Ini adalah gambar hidupan liar yang terdapat di hutan daun luruh sederhana. Antaranya, kalau murid-murid lihat, terdapatnya rusa, badger, beaver dan juga burung belatuk.
Baiklah murid-murid, kita lihat pula hutan konifer. Hutan konifer juga dikenali sebagai hutan pokok tirus. Hutan konifer terdapat di bahagian iklim Siberia, iaitu sejuk melampau, di mana musim sejuk yang amat sejuk dan panjang, suhunya melebihi daripada takak beku, iaitu 0 darjah Celsius. Pada musim panasnya singkat dan sederhana sejuk, lebih kurang 10 darjah Celsius. Kalau kita lihat pada peta, kita dapati kawasan hutan konifer biasanya terdapat di bahagian hemisfera utara. Ia meliputi negara Amerika Syarikat iaitu Alaska, Kanada Utara, bahagian Eropah dan Rusia. Seterusnya murid-murid, kita lihat pula ciri-ciri tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Ciri-ciri tumbuhan semula jadi hutan konifer iaitu malar hijau. Apakah yang dimaksudkan dengan malar hijau, murid-murid? Ya, malar hijau bermaksud pokok itu ataupun daun sentiasa menghijau sepanjang tahun. Ia mempunyai kayu lembut, pokoknya berbentuk kon atau tiga segi. Batang pokok berkulit tebal dan lurus, berdaun kecil, halus, berbentuk jarum. Daunnya berliling. Ini bertujuan untuk mengelakkan daripada frost. Akarnya cetek atau pendek, mempunyai dirian tuling. Apakah yang dimaksudkan dengan dirian tuling, murid-murid cikgu? Ya, dirian tuling menunjukkan bahawa hutan pokok tirus mempunyai satu spesies sahaja. Pokoknya lurus dan tinggi. Kalau kita lihat pada gambar, terdapatnya pokok fir, pokok pine. Ya. Sekarang kita lihat pula ciri-ciri hidupan liar. Iaitu ciri-ciri hidupan liar di kawasan hutan konifer aktif pada musim panas. Pada musim sejuk, rusa dan burung akan berhijrah ke kawasan panas. Seperti burung belatuk, burung blue jay, burung raven, kucing lynx, mus dan tupai merah. Baiklah murid-murid, setelah kita mengenali ciri-ciri hidupan liar di kawasan hutan yang cikgu sebut tadi, sekarang kita lihat pula. Baiklah murid-murid, setelah kita mempelajari ciri-ciri tumbuhan semula jadi dan hidupan liar, sekarang kita lihat pula kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di gurun panas, hutan monsun tropika, hutan daun lurus sederhana dan hutan konifer. Jom kita saksikan, ya. Sekarang kita lihat kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar kepada manusia. Pertama, ia merupakan ekopelancongan kepada negara. Taman Negara Khao Yai, Thailand adalah taman negara yang terbesar, ketiga terbesar di Thailand, yang mempunyai suasana pemandangan yang indah dan juga hidupan liar yang begitu unik. Manakala di kawasan gurun pula kita dapati unta menjadi pengangkutan pelancongan utama. Manakala hutan daun lurus sederhana sendiri mempunyai pelbagai warna daun apabila masuknya musim luruh. Seterusnya ialah penghalang hakisan. Hutan tumbuh-tumbuhan semula jadi adalah sebagai spam yang menyerap air hujan dan melindungi tanah daripada hakisan. Lapisan kanopi, daun pokok dan akar pokok akan menghalang pergerakan air larian yang laju. Ini akan mengurangkan proses hakisan di permukaan bumi. Seterusnya kita akan lihat peningkatan ekonomi, iaitu dengan menjanakan pendapatan negara melalui aktiviti pembalakan, peluang pekerjaan dan penjualan hasil seperti buah kurma ke seluruh dunia. Seterusnya murid-murid, kita lihat kepentingan tumbuhan semula jadi. Seterusnya ialah keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem adalah satu proses interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam alam sekitar.
Contoh pembebasan oksigen dan penyerapan karbon dioksida. Kepentingan yang berikutnya ialah sumber perubatan. Pokok oak dikatakan boleh menyembuhkan luka, sakit tekak dan cirit-birit. Pokok Pringky Pear pula dapat mengurangkan kolesterol dan merawat kencing manis. Manakala pokok Ginkgo biloba dapat meningkatkan peredaran darah. Baiklah murid-murid, setelah kita mempelajari bab tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar, jom bersama cikgu pula kita akan jawab soalan. Teknik menjawab soalan PT3. Untuk makluman murid-murid, dalam menjawab soalan ataupun soalan PT3 terbahagi kepada 3 bahagian. Iaitu pertama, bahagian A ialah objektif yang terdiri daripada 20 soalan dan mengandungi 20 markah. Semua bab tingkatan 1, 2 dan 3. Seterusnya, bahagian B, murid-murid dikenaki menjawab semua soalan iaitu kemahiran geografi, soalan nombor 1 hingga 2 sebanyak 30 markah, soalan struktur 20 markah iaitu nombor soalan 3 dan 4. Kemudian bahagian C 30 markah iaitu bahagian esei iaitu soalan 6, maafkan cikgu, soalan 5 dan 7. Ia juga meliputi semua bab di tingkatan 1 dan 3. Sekarang kita lihat di bahagian bab manakah tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, kita lihat bahagian A iaitu soalan objektif mengenai tajuk pembelajaran kita iaitu hidupan liar dan tumbuh-tumbuhan semula jadi dunia. Pertama, kita lihat soalan 1. Peta 1 menunjukkan taburan kawasan gurun dunia. Soalannya, namakan gurun yang bertanda X. Apa jawapan dia murid-murid? Ya, jawapannya gurun Atacama. Betul. Sekarang kita lihat pula soalan kedua. Kombinasi manakah benar tentang hidupan liar dan jenis hutan? Apa jawapannya murid-murid? Ya, jawapannya adalah B, iaitu harimau bengal di mana hutan monsun tropika. Bagus ya. Sekarang murid-murid kita lihat pula bahagian B. Bahagian B iaitu bahagian struktur di mana lazimnya tajuk ini keluar dalam bentuk gambar atau foto. Mari kita lihat soalan 3A. Soalan 3A nyatakan jenis hutan pada foto 1 dan 2. Apa jawapannya? Okey, pertama foto 1, ia hutan daun lurus sederhana. Foto 2, ia hutan konifer atau hutan pokok tirus. Di sini murid-murid akan memperolehi 2 markah. Sekarang kita lihat soalan yang kedua. Soalan yang kedua, kata kerja yang ditulis di sini adalah senaraikan dengan markah yang diperuntukkan adalah 3 markah. Maka di sini murid-murid hendaklah menjawab fakta sahaja. Mari kita jawab bersama-sama. Apakah jawapannya? Ya. Betul. Yang kedua, berbentuk kon. Yang ketiga, berakar pendek. Ya, di sini murid-murid akan memperolehi 3 markah penuh. Bagus ya. Sekarang kita lihat pula 3C. Apakah soalan 3C? Namakan sejenis hidupan liar yang terdapat di hutan pada foto 1. Apakah jawapannya? Ya, murid-murid boleh menjawab badger. Apa lagi yang kita pelajari tadi? Rusa, lagi beaver, ya, dan tupai merah. Murid-murid boleh menjawab salah satu daripada jawapan tersebut kerana di sini diperuntukkan hanya 1 markah sahaja.
Sekarang kita lihat D. Jelaskan kepentingan hutan semula jadi dan hidupan liar kepada manusia dan alam sekitar. Di sini diperuntukkan 4 markah. Okey, cikgu akan rujuk pada bahagian C, esei, kerana jawapannya hampir sama. Sekarang kita lihat bahagian C, iaitu esei. Untuk makluman murid-murid yang cikgu kasih sekalian, apabila kita menjawab soalan esei, pastikan kita mengetahui apakah kata kerja di bahagian hadapan soalan dan juga jumlah markah yang diperuntukkan. Di sini murid-murid hendaklah menjawab dalam keadaan ataupun menjawab dengan fakta, mempunyai huraian dan mempunyai contoh yang lengkap. Kita lihat soalan. Huraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar kepada manusia. Soalan di sini kita dapati kata kerja pertama adalah huraikan, maka markah yang diperuntukkan adalah 6 markah. Ya. Jadi apakah jawapan yang perlu kita tulis? Mari kita lihat bersama-sama. Iaitu kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar kepada manusia ialah dapat menjana pendapatan negara. Tulisan yang berwarna merah cikgu simbolkan kepada fakta, manakala tulisan yang berwarna purple cikgu simbolkan kepada huraian. Hutan pokok konifer dan hutan monsun tropika digunakan sebagai sumber kayu balak untuk membuat perabot, palpa dan kertas. Tulisan yang berwarna biru adalah contoh. Di sini murid-murid akan memperolehi 1 markah untuk fakta, 1 markah untuk hutan konifer dan 1 markah untuk contoh. Seterusnya kita lihat jawapan yang kedua. Selain itu dapat mengelakkan berlaku hakisan tanah adalah fakta. Hutan bertindak sebagai spam yang dapat menyerap air dan mengurangkan kelajuan air di permukaan tanah apabila berlaku hujan lebat. Kita rujuk ataupun kita semak jawapannya. Mengelak berlaku hakisan adalah fakta. Tulisan yang berwarna purple adalah huraian. Di sini murid-murid akan memperoleh 2 markah lagi. Okey, seterusnya kita lihat pula jawapan yang ketiga. Ia juga penting untuk menyeimbangkan ekosistem semula jadi adalah fakta. Antara benda-benda hidup iaitu biotik dan benda bukan hidup iaitu abiotik yang saling berinteraksi antara satu sama lain adalah huraian. Contoh pokok, haiwan dan manusia. Kita lihat markahnya. Ya, fakta kita akan memperolehi 1 markah, huraian 1 markah dan contoh 1 markah. Berapakah markah yang murid-murid akan perolehi? Iaitu 8 markah. Walau bagaimanapun kita lihat peruntukan markah yang diberi hanya 6, maka murid-murid akan memperolehi 6 markah penuh. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan melihat soalan yang kedua, iaitu terangkan aktiviti manusia yang menyebabkan berlaku kemusnahan hutan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Di sini markah yang diperuntukkan adalah 4 markah. Murid-murid boleh melihat kata kerja. Apakah kata kerja yang terdapat di hadapan soalan? Iaitu terangkan. Bahagian ini, murid-murid perlu menjawab fakta atau huraian, fakta dan huraian dan contoh. Mari kita lihat jawapannya. Iaitu pertama, aktiviti manusia yang menyebabkan berlaku kemusnahan hutan semula jadi dan hidupan liar ialah pembalakan. Pembalakan di sini bermaksud fakta. Hutan ditebang untuk dijadikan sumber bahan mentah atau kayu balak. Maafkan cikgu, sumber bahan mentah iaitu kayu balak.
adalah huraian. Ia digunakan untuk membuat kertas, palpa dan perabot. Ini adalah contoh. Mari kita semak jawapan ini. 1 markah di fakta, pembalakan, hutan ditebang dan untuk dijadikan sumber bahan mentah iaitu kayu balak 1 markah. Dan akhir sekali contoh kertas, palpa dan perabot adalah 1 markah. Baiklah, kita lihat jawapan yang kedua. Aktiviti pembalakan jalan raya atau lebuh raya juga menyebabkan kemusnahan hutan semula jadi dan hidupan liar. Penebangan hutan untuk pembinaan jalan raya menyebabkan spesies dan habitat flora dan fauna musnah. Contoh, habitat gajah di kawasan hutan monsun tropika. Baiklah murid-murid, jom kita semak bersama jawapan. Mari kita lihat satu persatu. Ya, aktiviti pembinaan jalan raya, lebuh raya, 1 markah di sini diberi untuk fakta. Kemudian kita lihat pula tulisan yang berwarna purple, penebangan hutan untuk pembinaan jalan raya yang menyebabkan spesies dan habitat flora dan fauna musnah, 1 markah sebagai huraian. Dan contoh habitat gajah di kawasan hutan monsun tropika, 1 markah. Seterusnya, kita lihat jawapan yang terakhir iaitu pembukaan kawasan pertempatan di luar bandar adalah fakta yang menyumbang kepada kemusnahan tersebut. Hutan ditebang untuk membina rumah dan bangunan. Ini menyebabkan hidupan liar terpaksa mencari habitat baru di sekitar kawasan pembangunan tersebut adalah huraian. Jawapan yang ketiga ini menunjukkan bahawa murid hanya memberi fakta dan huraian sahaja. Seperti mana yang telah cikgu jelaskan tadi. Mari kita semak jawapannya. Pembukaan kawasan pertempatan di luar bandar 1 markah. Dan ini menyebabkan hidupan liar terpaksa mencari habitat baru di sekitar kawasan pembangunan tersebut 1 markah. Jadi, semuanya berjumlah berapa markah murid-murid? Mari kita bilang bersama-sama. Iaitu 9 markah. Baiklah murid-murid, setakat ini sajalah pembelajaran kita pada hari ini tentang tajuk tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Cikgu harap pembelajaran kita pada hari ini memberi manfaat kepada murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada bab yang seterusnya. Selamat maju jaya dan terima kasih.